Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberi peluang untuk kita bersama-sama meneruskan kehidupan kita, untuk menambahkan amal ibadat kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita baca hadis daripada kitab Jami' Ulum wal Hikam. Jami' Ulum wal Hikam berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Ibnu Raja' Al-Hambali. Jadi Ibnu Raja' Al-Hambali ini adalah seorang ulama yang besar di dalam mazhab Hambali, tetapi beliau membahaskan berkaitan dengan hadis Nabi lah, bukan di dalam masalah fiqh. Dia dilahirkan pada 1258 Misihi. 1258 Misihi, ketika mana kerajaan Baghdad jatuh di tangan Hulagu, kerajaan Mongol. Ketika itulah beliau lahir. Kita 1258 tu tanah Melayu kita ni mungkin tak sampai Islam lagi, sebab Pemesuara dia masuk Islam 1400 lebih kan, 1414 ke apa. Jadi begitulah lamanya ulama ini. Jadi hadis yang kita nak bincang pada malam ini adalah berkaitan dengan ibadat puasa. Di dalam hadis yang diriwayat daripada Abu Musa Asy'ari, hadis yang diriwayat daripada Imam Muslim, Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang ibadat puasa, di mana sinonim dengan ibadat puasa ini ada 4 perkara. Pertama, solah, yakni sembahyang. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, sifat sabar. Dan yang keempatnya adalah Al-Quran. Di mana keempat-empat perkara ini, 5 perkara sekali dengan puasa, semuanya adalah cahaya bagi kita orang mukmin, sama ada di dunia ataupun akhirat. Hadis yang diriwayat daripada Sahih Muslim menyebut as-siyamud diya, puasa itu adalah cahaya, yakni sinaran cahaya matahari. Was-salatun nur, sembahyang itu adalah juga cahaya, seumpama cahaya bulan. Was-sadaqah burhan, sedekah itu adalah burhan, burhan juga adalah sejenis cahaya. Was-sabrud diya, sabar itu adalah juga cahaya matahari, seperti mana puasa diya, yakni sinaran cahaya matahari. Dan akhir sekali, seperti mana yang kita ketahui, Al-Quran juga adalah cahaya dan petunjuk kepada kita orang-orang mukmin. As-salatun wal Quranun hujjatul laka aw alayka. Al-Quran akhirnya akan menjadi hujah kepada kita jika sekiranya kita tidak membacanya, ataupun dia akan mempertahankan kita pada hari kiamat nanti. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita sinonim dengan ibadat puasa yang disifatkan oleh baginda Rasulullah SAW, as-siyamud diya. Puasa itu adalah sinaran cahaya. Di sana ada cahaya-cahaya yang lain yang akan menyempurnakan ibadat puasa kita. Yang pertamanya as-salah, yang keduanya adalah sedekah, yang ketiganya adalah sifat sabar, dan yang keempatnya adalah Al-Quran. Apakah dimaksudkan dengan dia? Dia ini adalah sejenis cahaya, yakni cahaya kepanasan daripada cahaya matahari, sinaran matahari yang berbentuk membakar. Dia berbeza dengan cahaya bulan. Cahaya bulan seperti mana sembahyang. Sembahyang itu adalah nur. Nur itu adalah cahaya bulan. Tetapi bila Nabi SAW menyebut tentang puasa, Nabi menyandarkannya seumpama cahaya matahari. Demikian juga sifat sabar.
Dia adalah juga cahaya ad-diya, cahaya sinaran matahari yang membakar. Kenapa dikatakan bahawa puasa dan juga sifat sabar ini sebagai cahaya matahari? Seperti mana difirmankan oleh Allah, wallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura, dan dialah yang menjadikan matahari itu bersinar-sinar dalam keadaan terang, kepanasan, dan juga wal qamara nura, dan juga bulan itu bercahaya, yakni bercahaya dalam keadaan yang redup, yang seronok kita tengok. Diya ni yang memanaskan, tuan-tuan. Ada cahaya memanaskan yang tidak boleh kita pandang. Kalau kita pandang kita rasa pedih. Ada. Jadi kenapa, tuan-tuan? Jadi yang pertamanya kerana puasa itu, tuan-tuan, dia akan membakar segala dosa-dosa kita. Itulah kelebihan ibadat puasa. Dia akan membakar dosa-dosa kita. Dan seperti mana setiap tahun apabila kita bertemu dengan bulan puasa, bulan Ramadan itu sendiri bermaksud kepanasan. Dan dalam hadis ini Nabi menyebut as-siyam itu juga adalah dia cahaya yang sangat panas. Sebab dia biasanya dia datang musim panas. Jadi apa tujuannya? Adalah untuk membakar segala dosa-dosa kita. Begitu. Jadi dalam keadaan kita berpuasa, dalam keadaan kita penat, dalam keadaan kita panas, ingatlah bahawa itulah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan kepada kita untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita dan dikifarahkan akan dosa kita dan diganti dengan amalan-amalan kebaikan. Diriwayat daripada Yahya bin Abi Kathir, seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal. Dia menyatakan antara doa salafus salih, mereka akan berdoa, ya Allah, jumpakanlah aku dengan Ramadan dan serahlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amalan yang aku lakukan pada bulan Ramadan. Berkata Yahya bin Abi Kathir, di antara doa orang-orang yang saleh, ya Allah, serahkanlah Ramadan, jumpakanlah aku dengan Ramadan. Ini berdasarkan kepada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban. Berkat apa, tuan-tuan? Yakni berkat usia kita, amal ibadat kita dan segala apa yang kita dapat ni. Keberkatan itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi umur yang panjang dengan keadaan kita beribadat kepada Allah, dalam keadaan kita mentaati perintah Allah. Wa ballighna Ramadan. Jadi Nabi ni dia berdoa, tuan-tuan, kalau nak mati pun jangan mati sekarang, biarlah mati selepas Ramadan. Kerana amat rugi jika sekiranya kita ditakdirkan mati sekarang. Sebab tak sempatlah nak berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu disifatkan oleh Nabi sebagai diya, sebagai membakar segala dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Bulan Ramadan juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan keampunan. Bulan Ramadan juga disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan rahmah, bulan keberkatan. Tiba-tiba kita tidak sempat berjumpa dengan Ramadan. Rugilah. Maknanya kalau nak mati pun Nabi kata biarlah mati selepas daripada Ramadan. Nak jumpa juga Ramadan pada tahun ini. Sebab itulah di tahun terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika itu Nabi sepenuhnya beriktikaf dekat masjid dan Nabi didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengulangi bacaan Al-Quran supaya Nabi tidak lupa, untuk Nabi sampaikan pula kepada umatnya sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan Ramadan. Itu pertama. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan Ramadan, mereka minta nombor dua, apa dia? Serahkanlah Ramadan kepadaku. Sebab ramai di kalangan kita, Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan Ramadan setiap tahun. Tuhan bagi kepada kita Ramadan, Allah pertemukan kepada kita Ramadan. InsyaAllah pada tahun ini pun kita harap begitulah, Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Kalau Allah tidak pertemukan kita dengan Ramadan, mungkin kita dah mati dah, tak sempat hidup sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kita sudah beberapa kali bertemu dengan bulan Ramadan sepanjang hidup kita. Persoalannya, adakah Tuhan serahkan Ramadan kepada kita ataupun surah bazar Ramadan aja?
Itu yang paling kita takut. Allah pertemukan kita dengan Ramadan, tapi Allah tidak suruhkan Ramadan kepada kita. Nah, maknanya kita tidak merebut peluang yang Allah anugerahkan Ramadan kepada kita, bulan keampunan, bulan kerahmatan, bulan keberkatan itu untuk kita mencari dan meraih keampunan daripada Allah, keberkatan daripada Allah, pahala yang begitu besar daripada Allah. Kita nampak bazar Ramadan lebih besar daripada ganjaran pahala. Tak nak datang sembahyang tarawih, tak nak tadarus Al-Quran, tak nak puasa, tak nak tadarus Al-Quran, tak nak sedekah dan macam-macam lagi, walaupun dia berpuasa, walaupun dia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan berapa ramai juga orang yang telah diserahkan Ramadan kepadanya, akhir Ramadan Tuhan tidak terima amalannya. Rugi. Sebab apa? Sebab dia melakukan amalan pada bulan Ramadan kadang-kadang bercampur dengan bid'ah, bercampur dengan syirik, bercampur dengan riak, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tolak amalannya. Di dalam satu hadis yang lain, hadis yang riwayat daripada An-Nasa'i, hadis sahih, atakum Ramadan, kata Nabi, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrul mubarak, itulah dia bulan yang penuh dengan keberkatan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, telah difardukan kepada kamu akan puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama, akan dibuka padanya pintu-pintu kerahmatan daripada langit. Itu dia. Tiba-tiba Tuhan tak serahkan Ramadan kepada kita, rugilah. Tiba-tiba Tuhan tidak menerima amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, sedangkan dibuka padanya pintu-pintu langit seluas-luasnya. Pintu-pintu kita nak buat kebaikan dibuka seluas-luasnya. Tiba-tiba kita tak nak cari kebaikan yang ada pada Ramadan, tak nak berjemaah, tak nak bersedekah, tak nak baca Al-Quran. Rugilah kita. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Jadi ada ulama yang mensyarahkan hadis ni, maknanya peluang kita nak buat kejahatan pada bulan Ramadan tu, tuan-tuan, Allah tutup. Sebab apa? Sebab kita akan terasa kerahmatan, keberkatan bulan ini. Sebab semua orang berpuasa, tiba-tiba kita orang yang celaka buat maksiat. Sedangkan peluang untuk buat kebaikan begitu terbuka luas. Peluang untuk buat kejahatan Tuhan dah tutup dah. Dibelenggukan padanya syaitan-syaitan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, berazamlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit-baki berapa hari sahaja lagi ini kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, supaya Allah pertemukan kita Ramadan pada tahun ini, dan Allah serahkan Ramadan kepada kita pada tahun ini. Dan akhir sekali kita minta supaya Allah terima amalan kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita pada bulan-bulan seterusnya, sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang kalau kita panjang umur. Sebab seumpama bulan Ramadan ni kita nak cah bateri lah tuan-tuan. Cah bateri, tukar bateri kok kereta tu 2 tahun sekali, 3 tahun sekali kita kena tukar bateri ya. Kalau tidak tak boleh nak start. Begitulah ibaratnya bulan Ramadan ni kita cah bateri iman kita untuk kita menjalani kehidupan sebelah bulan yang lain selepas daripada Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita tentang golongan yang rugi, golongan yang celaka apabila bertemu dengan Ramadan, Tuhan tak serah Ramadan kepadanya. Allah tidak ampunkan dosanya, Allah tidak terima amalannya. Berdasarkan kepada satu hadis riwayat Imam Ahmad, ghurima anf. Ghurima ni maksudnya celakalah, rugilah. Ghurima ni dalam bahasa Arab bermaksud kita jatuh tersembang, terkenalah anfun ni hidung. Maknanya tersembang, terjatuh, terkena muka, luka hidung. Dah begitu. Jadi orang Arab dia gunakan perkataan ghurima anfun ni macam dengan padam muka lah, kalau kita padam muka kan, tapi dengan maksud rugilah. Apa yang ruginya? Rajulin, seorang lelaki, dakhala alaihi Ramadan, yang telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun tersebut. Fansalakha, tiba-tiba berakhirnya Ramadan, qabla an yughfaralah, dalam keadaan Allah tidak mengampunkan akan dosanya.
Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosanya? Di antaranya tuan-tuan, bermula daripada bulan ni, bulan Syaban ni tuan-tuan, kita tidak mengambil peluang untuk memohon kemaafan daripada dosa-dosa kita dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita. Jadi ambillah peluang tuan-tuan di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ni, bulan Syaban ni, dan sebelum masuknya bulan Ramadan tuan-tuan, kita minta ampun, minta maaf, minta halalkan segala makan minum dengan kedua ibu bapa kita, suami, isteri, sahabat handai, jiran-jiran. Kita pakat minta maaf belakalah, supaya apabila masuk sahaja bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Ada satu hadis dia disebut berkaitan dengan peluang Allah bagi kepada kita bulan Syaban ni. Jadi bulan Syaban ni adalah bulan penyatuan umat Islam. Tiba-tiba bulan yang sepatutnya kita bermohon kemaafan satu sama lain, tiba-tiba tuan-tuan kita tidak mengambil peluang pada bulan tersebut. Lalu bila masuknya Ramadan, Allah tidak menerima amalan kita. Sebab apa? Sebab kita berkelahi, sebab kita bermusuh di antara satu sama lain. Kemudian sinonim dengan ibadat puasa, Nabi SAW menyebut as-salah. Jadi sembahyang. Sembahyang disebut oleh Nabi SAW sebagai nur, sebagai cahaya, yakni cahaya mutlak. Diriwayat daripada sanad yang ada sedikit kritikan, maknanya sedikit lemahlah, daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW telah bersabda, as-salatu nurul mu'min, sembahyang itu adalah cahaya kepada orang-orang yang beriman. Maknanya orang-orang yang beriman di dunia ini tuan-tuan, sembahyang yang merupakan cahaya di dalam hatinya. Tu dia. Dan juga sembahyang juga merupakan cahaya pandangan sanubarinya. Dengan dia sembahyang itulah, maka cahayanya berjalan di atas muka bumi. Dengan sebab dia sembahyang itulah cahaya daripada sembahyang tadi menyinari kehidupan sehariannya. Melalui percakapan dia, melalui pergaulan dia, semuanya lahir daripada cahaya sembahyang dia. Melalui perniagaan dia, melalui muamalah dia, semuanya cahaya daripada sembahyang. Itu maksudnya. Apabila dia sembahyang, maka cahaya sembahyang tadi akan menyinari hatinya, pandangannya, sanubarinya, sehingga dia dapat mengeluarkan pandangan yang begitu baik berdasarkan pandangan Islam. Sanubarinya dipenuhi dengan cahaya Rabbaniyah, sehingga dia dapat menjalani kehidupannya sebagai seorang hamba Allah dengan penuh kasih sayang sesama manusia. Itulah kesan daripada sembahyang, kata Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi dalam sembahyang hati mereka bersinar dan pandangan sanubari mereka juga cerah. Maka dengan cahaya sembahyang itulah seorang mukmin dapat menjalani kehidupan sehariannya, walaupun dia duduk di negara kafir ke, dia dicampurkan di tempat yang tidak ada orang Islam ke, tetapi sembahyangnya lah memandu kehidupannya, menjaga dirinya daripada perkara-perkara mungkar dan perkara-perkara yang menyesatkan. Kerana itulah sembahyang yang menjadi perkara yang sangat menyukakan hati orang-orang yang bertakwa. Seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya. Dicampurkan dua item utama daripada kegilaan dunia, kata Nabi. Nabi mengiktiraf bahawa dirinya sendiri pun tidak terlepas daripada dua kegilaan dunia ni. Apa dia? Atib yang pertamanya. Yang keduanya adalah an-nisa. Atib ni bukan sahaja wangian. Atib ni semualah.
harta benda. Siapa tak nak harta benda, pangkat, darjat, rumah yang besar, kereta yang besar. An-nisa lah. Ada harta, ada kekayaan, kereta, rumah besar. Kalau tak ada wanita, tak ada bini, tuan-tuan, tak sempurna hidup kita. Nabi pun macam tu lah. Nabi manusia biasa, walaupun dia seorang rasul, dia juga ada keinginan untuk perkara-perkara yang tib, bukan wangian sahaja. Walaupun Nabi ni sentiasa memakai wangian, tapi ulama kata atib ni semua benda berkaitan dengan kemewahan dunia, keseronokan dunia. Yang kedua adalah an-nisa, sebab kehidupan kita ni tidak sempurna kalau tidak ada wanita, tuan-tuan. Tapi Nabi seimbangkan keduanya dengan sembahyang. Tengok, sembahyang sebagai panduan baginda Rasulullah, sebagai guard, yang mengawal Nabi ni daripada dunia dan juga wanita. Sembahyanglah. Wa ju'ilat qurratu aini fi salat, dan aku menjadikan sembahyang itu sebagai qurratu aini, sebagai penyejuk cahaya mata hatiku. Ini pentingnya sembahyang ni, tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan nak kaya, tak apa tuan-tuan boleh bantu orang. Tuan-tuan nak nikah seorang, dua orang, tiga orang, empat orang pun boleh. Tapi jaga Islam tu. Apa benda Islam? Tonggak Islam yang pertama sekali adalah as-salat. Imanuddin ni, tuan-tuan, kena jaga sembahyang. Sehingga sembahyang sebagai cahaya mata. Tiba waktu sembahyang, tinggalkan harta, datang ke masjid. Jangan ingatlah kepada harta, jangan ingatlah kepada pangkat, jawatan. Kita bersama dengan umat Islam yang lain, tak kira kaya, tak kira miskin. Begitu, tuan-tuan. Itulah yang dimaksudkan sebagai qurratu aini. Qurratu aini ni cahaya mata. Sebab itulah kita ni, tuan-tuan, kenapa kita ni pergi jauh-jauh, kita akan balik ke rumah. Lepas ni kita rindu nak balik ke rumah. Ada tak orang tina kita, orang puan kita, tuan-tuan, keluar-keluar tak nak balik ke rumah? Ada tak, tuan-tuan? Dia akan balik ke rumah. Kenapa dia balik ke rumah? Kenapa kita balik ke rumah? Sebab di rumah itu ada qurratu aini, cahaya mata. Siapa cahaya matanya? Isteri kita, anak-anak kita, suami kita. Jadi itulah dia sembahyang. Kalau kita boleh jadikan sembahyang itu cahaya mata, pergi ke mana pun kita akan teringat sembahyang. Pangkat darjat besar macam mana sekalipun, tuan-tuan, jangan lupa tentang sembahyang. Akhirnya kita akan kembali kepada sembahyang. Sebab sembahyang itu sebagai qurratu aini. Jadi Nabi seimbangkan, tuan-tuan, harta benda, pangkat, wanita tadi dengan sembahyang. Jadi sembahyang ini sebagai guard yang paling utama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i. Di dalam riwayat yang lain menyebut, orang yang lapar akan kenyang, orang yang dahaga akan hilang dahaganya, namun aku tidak pernah kenyang dengan sembahyang, kerana Allah telah menjadikan sembahyang itu qurratu aini, sebagai cahaya mata bagiku. Pergi ke mana pun Nabi akan tetap sembahyang. Sebab itulah Nabi bila bermusafir, sekejap-sekejap Nabi berhenti. Nabi ambil wudu, Nabi sembahyang. Jalan lagi dengan sahabat. Nabi suka musafir waktu malam, Nabi pun berhenti, Nabi ambil wudu, Nabi sembahyang. Maka para sahabat kata, tadi dah ambil wudu dah, tadi dah sembahyang dah, sampai bila kita ni nak sampai? Nabi kata, la yuhafizu 'alal wudu illal mu'min. Yang pertamanya, tidak akan menjaga wudu itu melainkan orang mukmin. Yang keduanya, Nabi menyebut as-salatu nurul mu'min. Sembahyang itu adalah cahaya bagi orang mukmin. Maknanya kita nak bermusafir pun, tuan-tuan, kita kena ingat sembahyang. Kita bila bermusafir, contohnya nak pergi ke Kuala Lumpur, berapa kali kita berhenti di tengah jalan, berhenti nak buang air, berhenti nak makan, nak isap rokok, tapi tak pernah ambil wudu untuk sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat duha ke, apa tu sembahyang apa-apa ke. Nabi, tuan-tuan, bila bermusafir, Nabi ni sembahyang Nabi utamakan, sehingga Nabi tidak tinggalkan sembahyang sunat. Di dalam Masna' yang diriwayat daripada Ibnu Abbas, katanya Jibril telah datang lalu berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu mencintai sembahyang. Oleh itu ambilkanlah daripada sembahyang itu apa yang kamu nak, buatlah berapa banyak kamu nak, buatlah. Kata malaikat Jibril, berapa banyak kamu nak sembahyang, buatkanlah, lakukanlah wahai Muhammad. Ini sikap orang mukmin, tuan-tuan. Sikap orang mukmin ni, tuan-tuan, dia akan rasa seronok dengan sembahyang. Lepas 2 rakaat dia sembahyang lagi 2 rakaat, lepas sembahyang lagi 2 rakaat, lepas sembahyang lagi 2 rakaat. Saya mengajar sebuah masjid itu, kitab Al-I'timad
fiqh mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Dr. Wahbah Suhaili. Maknanya pendapat yang paling muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Nah, Imam Nawawi ada dekat situ, Ibn Hajar Al-Asqalani ada dekat situ, Imam Ramli ada dekat situ, apa semua sekali lah, Ar-Rifai ada dekat situ. Banyak lagi pendapat-pendapat daripada Syafi'iyah. Diambil pendapat yang paling muktamad dalam bab yang berkaitan dengan sembahyang mutlak sebagai contohnya. Sembahyang mutlak ni tuan-tuan, kita jangan buat, sedangkan itulah sembahyang yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Sebab Nabi ni dia sekejap-sekejap baginda sembahyang. Sembahyang apa tu? Jadi ada ulama menyatakan bahawa sembahyangnya Nabi itu adalah sembahyang mutlak, yakni sembahyang sunat semata-mata. Dia tidak terikat dengan waktu, dia tidak terikat dengan masa. Nah, boleh kita buat daripada 1 rakaat sampai ke 1000 rakaat dengan 1 salam. Inilah kehebatan sembahyang sunat mutlak ni. Jadi satu hari tuan-tuan, saya bertugas dengan tabung haji. Saya ditugaskan untuk bawa Sahibus Sama'ah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Al-Bakri sebelum dia menjadi menteri tu. Jadi saya dah kenal dia dulu, sama-sama belajar Zainal Abidin, cuma dia muda setahun daripada saya. Jadi kita pun dah gelak-gelak ada sembang-sembang dengan dia. Dia pun dah kenal saya. Nak masuk ke Masjidil Haram tu tuan-tuan, hari Jumaat dah lah pergi lewat. Dah pergi dah dekat pukul 12 dah. Nah, jadi oleh kerana dia ni Sahibus Sama'ah mufti besar, pakar rujuk tabung haji pula ketika itu. Jadi kita sebagai petugas tabung haji kena bawa dia lah, walaupun saya ni senior daripada dia. Bawa dia sembang tengah jalan. Tengah panas ni tuan-tuan, hari Jumaat. Dah 4-5 hari lagi dengan wukuf. Nak masuk tak boleh Masjidil Haram. Daripada Jandariyah tu nak masuk Safa Marwah tu tak boleh nak masuk. Safa Marwah tu pun tak boleh nak masuk dah tuan-tuan. Hari Jumaat seminggu sebelum daripada wukuf. Macam mana Datuk? Nah, kita semayang dekat luar ni, pening kepala ni. Saya pun dah pening kepala dah, duduk dekat dengan setengah jam dekat luar, tak boleh nak masuk. Tengok-tengok ada orang Turki tuan-tuan, dia pesosok-sosok nak masuk juga. Jadi askar-askar Arab ni kata mamnu dukhul, tak boleh masuk. Ada semua askar 3-4 orang tuduh halang orang Turki daripada masuk. Saya pun pegang tangan Sahibus Sama'ah, mari Datuk, kita masuk sebelah sini. Askar dah tinggal, masuklah tuan-tuan. Sembahyanglah tuan-tuan, dapatlah masuk sampai ke tempat sa'i itu, Safa dengan Marwah tu tuan-tuan. Dalam masjid tak boleh masuk. Nah, mana kalau kat situ bukannya masjid itu, orang yang uzur pun boleh masuk kat situ sebab dia bukan kawasan masjid. Nak sembahyang sunat tahiyatul masjid memang tak boleh lah. Nah, orang yang uzur pun boleh sa'i kat situ tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan fikir nak sembahyang apa? Sembahyang tahiyatul masjid tak boleh lah. Tak boleh. Tapi sembahyang sunat mutlak boleh. Sembahyang sunat duha boleh lagi. Kalau ikut pendapat pukul 12 ada. Kalau pukul sampai ke pukul 12 ada. Pukul 12 biasa kita buat. Tapi ada satu lagi pendapat tuan-tuan yang saya baca. Nah, 15 minit sebelum masuknya waktu zuhur, waktu Jumaat tu boleh lagi kita sembahyang sunat duha. Sebab waktu duha ni adalah waktu yang panjang. Saya pun sembahyanglah sunat duha, lepas tu sembahyang sunat mutlak 4 rakaat apa semua sekali. Nah, lepas tu kita pun berzikirlah, berdoa, dah sakit kepala dah, kena panas setengah jam tadi. Tengok Sahibus Sama'ah Datuk tuan-tuan, lepas 2 rakaat sembahyang 2 rakaat, lepas 2 rakaat sembahyang 2 rakaat. Entah berapa rakaat, 10 rakaat ke 12 rakaat dah tuan-tuan. Kita berzikir dah, berdoa dah tuan-tuan. Layang sakit kepala ni dia lepas 2 rakaat. Masa nak balik tu saya saja tanya dia, Datuk sembahyang apa benda banyak sangat ni? Sembahyang sunat mutlak, dia kata. Sebab Nabi SAW sebut pada hari Jumaat ni tuan-tuan, nah, jangan kita masuk ke masjid dan kita duduk. La yadkhulul masjida illa yusalli raka'atain. Janganlah kamu duduk, la yajlisu rajulu, janganlah seorang lelaki itu duduk hatta yusalli raka'atain, sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Nabi tak sebut sembahyang apa. Paling kurang 2 rakaat Nabi minta kita ni sembahyang 2 rakaat. Walaupun ada ulama menyatakan itulah dia sembahyang sunat tahiyatul masjid kan.
Jadi bagi kita yang belum lagi bayang sembahyang sunat tahiyatul masjid dan kita masuk dalam masjid, boleh kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau macam mana kalau kita sembahyang di surau Jumaat dekat Kuala Lumpur, memang banyak surau Jumaat ni. Nabi suruh juga kita sembahyang. Sembahyanglah niat sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Dia akan jadi sembahyang sunat mutlak. Nah, jadi datuk tadi dia tidak sembahyang sunat tahiyatul masjid, tapi dia sembahyang 2 rakaat. Lepas tu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sehingga ada 12 rakaat. Dia kata sembahyang sunat mutlak lah berdasarkan kepada hadis ini. Dia baca hadis tersebut. Jadi begitulah tuan-tuan. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah campurkan perasaan cinta dia akan sembahyang. Seperti mana Nabi SAW diriwayatkan bahawa malaikat Jibril ni datang bertemu dengan Nabi, lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi, sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu mencintai sembahyang, oleh itu ambilkanlah sembahyang, lakukanlah sembahyang mengikut apa yang kamu ingini, sebanyak mana yang kamu ingin lakukan sembahyang. Dan satu hari Nabi SAW dia pegang tangan Bilal, lalu dia pun berkata kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal aqimis salata, wahai Bilal, mari kita pergi sembahyang. Arihna biha, marilah kita cari kerehatan dengan sembahyang. Maknanya Nabi ni tuan-tuan, dia menjadikan sembahyang itu sebagai satu kerehatan. Nah, ada satu kisah yang berlaku kepada Syekh Hasan Banna dan anak muridnya, nama apa ni, anak murid dia saya tak ingat tuan-tuan, dia pergi bermusafir berdakwah di bahagian Tontor ni tuan-tuan, lebih kurang 200-300 km daripada Cairo. Saya pernah sampai lah, naik kereta api. Bila sampai di tempat tersebut, besoknya ceramah sampai dah tengah malam. Dia bersama dengan beberapa orang sahabat, 2-3 orang para sahabat dia lain lagi, pergi berdakwah kat sana. Jadi sebelum daripada dia tidur tu, dia pun sembahyang 2 rakaat. Dia ambil wuduk, dia sembahyang 2 rakaat. Sahabat-sahabat yang lain pun sembahyang 2 rakaat. Lalu mereka pun bersandarlah nak tidur. Tiba-tiba Syekh Hasan Al-Banna berkata kepada sahabatnya, nah, kamu dah tidur ke belum? Belum lagi. Dengar suara. Lepas tu dengar lagi suara daripada beliau, kamu dah tidur ke belum? Dia tanya lagi. Senyap lah. Nah, bila senyap saja tuan-tuan, salah seorang daripada sahabat dia tu tidak tidur. Dia nak tengok apa benda Syekh Hasan Banna ni buat. Tiba-tiba Syekh Hasan Banna bangun tuan-tuan, meneruskan solat dia. Padahal perjalanan tu tuan-tuan 5 jam daripada Cairo, naik kereta api pula macam kereta api zaman dulu. Saya pernah naik kereta api sampai ke Nusuhais, sampai ke Tonton, sampai ke Aswan. Aswan tu sepadan dengan Sudan tuan-tuan, naik kereta api. Memang panas punggung lah. Berdegung, tak ada cushion, tak ada apa tuan-tuan. 5 jam naik kereta api dia tuan-tuan, masih lagi sampai dekat sana pukul 1, pukul 2 pagi tu berqiyamul lail lagi, bertahajud lagi. Sedangkan orang lain sudah tidur belaka tu. Tinggallah ketika itu Syekh Hasan Banna dengan seorang anak murid dia yang memerhati gelagat Syekh Hasan Banna, dan akhirnya dia pun tulis di dalam sebuah buku berkaitan dengan bagaimana hebatnya Syekh Hasan Banna di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembahyang ini merupakan satu kerehatan kepada kita orang mukmin. Seperti mana baginda Rasulullah pegang tangan Bilal, lalu Nabi berkata, aqimis solah, mari kita sembahyang. Arihna biha, mari kita cari kerehatan dengan sembahyang. Nah, Malik bin Dinar telah berkata, saya telah membaca di dalam kitab Taurat, wahai anak Adam, janganlah kamu merasa lemah untuk berdiri di hadapanku di dalam solatmu sambil kamu menangis. Akulah yang menghampiri hati kamu seraya suara tak dipunggaiklah tuan-tuan. Tiba-tiba ada satu cahaya, keluar satu cahaya. Jadi cahaya tadi, apa dia cahaya tadi tuan-tuan? Cerita habis sampai kat situ. Hadis ni disebut di dalam kitab Taurat. Maksudnya cahaya itu, maksudnya bagi kita orang mukmin, sembahyang itu merupakan kelembutan. Sehinggalah apabila dia sembahyang, dia akan terasa rindu kepada Allah. Lalu dia akan menangis kerana rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang hatinya
bersih tuan-tuan. Dia sembahyang dalam keadaan dia rindu kepada Allah. Dah. Dan Ibnu Mas'ud sendiri pernah berkata, kalau kita ada masalah, sembahyanglah. Sebab sembahyang kita berbicara dengan Allah. Kita ceritakan masalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berbicara. Al-musalla yunaji rabbah. Orang yang sembahyang ni sedang bercakap-cakap dengan Allah. Nah, apabila kita nak dengar Allah bercakap dengan kita pula, kata Ibnu Mas'ud, baca Al-Quran. Sebab Al-Quran ni percakapan Allah, kalamullah. Allah sedang bercakap dengan kita. Sembahyang kita bercakap dengan Allah. Apa masalah kita kepada Allah? Mengadulah kepada Allah. Apa masalah kita dalam sembahyang, kita boleh mengadu tuan-tuan. Begitu tuan-tuan. Sembahyang merupakan cahaya bagi orang mukmin di dunia. Tadi kan. Adapun sembahyang juga merupakan cahaya kepada orang mukmin di dalam kuburnya, terutamanya di waktu malam, seperti mana riwayat daripada Abu Darda. Sembahyang 2 rakaat di dalam kegelapan malam dapat menghindarinya daripada kegelapan kubur. Jadi kita masuk dalam kubur tuan-tuan. Kubur ni gelap. Apakah yang akan menyinari kubur kita yang gelap ni tuan-tuan? Kita duduk seorang diri dalam kubur sempit tuan-tuan. Kubur ni gelap tuan-tuan. Tak ada lampu, tak ada cahaya. Dipenuhi dengan ular, ada kala dan jekik. Bila dah gelap tu macam-macam lah mari ya. Maka sembahyanglah tuan-tuan. Dia akan menerangi kita di dalam kubur kita nanti tuan-tuan. Dalam satu riwayat, Rabi'ah, seorang tabi'in, dia ni tengah semayang, tiba-tiba dia pun berhentilah daripada sembahyang kerana keletihan. Sembahyang sunat, dia pun berhenti. Lalu dia pun tertidur. Di dalam mimpinya tiba-tiba datanglah satu suara sambil bersyair. Salatuka nurun, dia kata, wa ibadun qu'ud wa numuki diddun lis-salati anit wa numiki diddun lis-salati anit. Salatuka nur, sembahyang itu adalah cahaya kepada kamu dalam kehidupan kamu dan di dalam kubur kamu. Wa ibadun qu'ud, dan ibadat kamu itu merupakan satu sinaran lah. Adapun tidur kamu pula, numuki diddun lis-salati anit. Adapun tidur kamu itu adalah musuh yang ketat bagi sembahyang. Jadi sembahyang juga merupakan cahaya kepada orang mukmin, bukan sahaja di dunia, bukan sahaja di dalam kubur, bahkan cahaya kepada kita di negeri akhirat. Sembahyang bagi orang-orang yang beriman, dia adalah cahaya ketika mana kegelapan hari kiamat. Lebih-lebih lagi ketika mana kita meniti di atas sirat, di tiang sirat. Tiba-tiba datanglah cahaya sembahyang dengan kadar sembahyang yang kita lakukan, mengikut amalan yang kita lakukan masing-masing di dunia ini. Sirat tu tuan-tuan halus, lebih halus daripada mata pedang. Lebih tajam daripada mata pedang, lebih halus daripada rambut perempuan yang dibelah dengan 7 belahan. As-sirat. Dalam keadaan gelap pula tu kita meniti sirat. Tiba-tiba datanglah cahaya tuan-tuan yang akan menerangi kita sehingga kita dapat melintasi sirat tersebut. Dan satu lagi, selain daripada cahaya sembahyang, kita juga kena ada kenderaan untuk meniti as-sirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Surah Ali Imran. Barang siapa yang terselamat daripada tarikan api neraka ketika mana dia melalui as-sirat. Allah menggambarkan bahawa api neraka itu dengan perkataan zuhziha. Makna zuhziha ini, api neraka itu mempunyai daya tarikan tuan-tuan. Ketika mana kita melintasi as-sirat tu, di bawahnya ada api neraka yang sedang menarik. Dia akan menarik orang kafir, menarik orang yang tidak beramal ibadat. Wa udkhilal jannah, terselamat daripada tarikan api neraka ketika mana melalui as-sirat, kaki kanannya masuk ke dalam syurga. Ketika itulah
yang dikatakan kejayaan sebenarnya. Jadi kejayaan kita di dunia ni tuan-tuan bergantung sejauh manakah kejayaan kita dapat selamatkan diri kita daripada api neraka. Jadi kita perlukan cahaya, yang kedua kita perlukan kenderaan. Jadi kenderaannya adalah majlis ilmu lah. Bukan sekadar kita perlukan cahaya melalui amal ibadat kita, sembahyang, puasa, zakat kita, Al-Quran. Itu semua adalah cahaya kepada kita di dalam kubur kita, hari akhirat ketika mana kita menanti as-sirat. Tetapi kita juga kena ada kenderaan. Nanti malaikat tanya, "Hei Mamat, kamu ni ada tak kenderaan melintasi as-sirat ni? Cahaya dah ada dah." Kita ada kereta nak pergi ke Jetih, lampu tak ada. Zaman dulu tu lampu tak ada tuan-tuan. Lampu kereta tu pula, lampu basikal tu pula tuan-tuan, kalau tidak masuk parit kita tuan-tuan. Tapi kenderaan ada tak? Kenderaan kena ada juga. Kenderaan itu adalah majlis ilmu. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui satu jalan untuk dia menuntut padanya akan suatu ilmu, Allah akan mempermudah baginya kenderaan untuk dia masuk dalam syurga. Allah akan bagi kepada kita kenderaan untuk kita masuk dalam syurga tuan-tuan, untuk melintasi as-sirat. Cahaya dah ada dah. Cahayanya apa dia? Sembahyang kita, puasa kita, sabar kita, Al-Quran kita tu, yang sinonim dengan ibadat puasa tadi. Tapi kenderaan tak ada, tak jadi. Ni pentingnya majlis ilmu ni, berdasarkan hadis tadi lah. Di dalam Musnad Sahih Ibn Hibban, riwayat daripada Abdullah Ibn Amru bahawa Nabi telah menyebut tentang sembahyang. Lalu Nabi berkata, sesiapa yang memelihara sembahyang, dia akan menjadi cahaya, dia akan menjadi bukti dan menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat. Sesiapa yang tidak memelihara sembahyang, dia tidak memiliki cahaya pada hari kiamat dan keselamatan dan juga bukti pada hari kiamat. Di dalam riwayat Imam At-Tabari disebut dengan sanad yang ada sedikit dhaif oleh Ibn Abbas dan juga hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah. Hadis ni biasa kita dengar tuan-tuan, tentang fadilat dan kelebihan kita sembahyang berjemaah ni. Nabi SAW menyebut bahawa sesiapa yang menunaikan solat 5 waktu secara berjemaah, man salla salawatil jamaah, barang siapa yang sembahyang man salla salawatul khamsah fil jamaah, barang siapa yang sembahyang sembahyang 5 waktu secara berjemaah. Tuan-tuan, kalau boleh kita amalkanlah sebagai persiapan kita sebelum masuk bulan Ramadan ni, kita jaga sembahyang kita, terutama sembahyang berjemaah. Yang pertama, khabar gembira daripada Nabi SAW. Nabi kata, "Jaza 'ala sirati kal barqil lamih." Maka dia akan dapat melintasi sirat seumpama kilat yang bercahaya. Laju tuan-tuan. Berapakah kelajuan kilat? Kan Nabi naik buruk tu, kata Jamaluddin As-Sayuti, asal daripada perkataan barkum. Barkum ni yang kita sebut tadi, barkum. Kal barqil lamih. Barkum ni maksudnya kilat. Jadi sebab itulah kenderaannya dinaiki oleh Nabi ni supersonik, sangat laju. Daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis jaraknya 1111 kilometer. Lepas tu Nabi tuan-tuan naik ke langit pertama pula, langit kedua, sampai ke langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur, jumpa dengan Allah. Kelajuan cahaya 1 saat bersamaan 300,000 kilometer tuan-tuan, sesaat. Tapi Nabi kan banyak transit. Nabi berhenti dekat Madinah, Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi berhenti di Jabal Tursina tempat Nabi Musa, malaikat Jibril bagi taklimat, ada 3-4 Nabi berhenti tuan-tuan. Itulah kelajuan cahaya tuan-tuan. Ini jaza 'alat sirati kal barqil lamih, dia akan melintasi sirat seumpama cahaya yang memancar, yang bercahaya. Yang kedua apa dia? Yang kedua tuan-tuan, dia akan memasuki syurga bersama dengan gombolan yang pertama di kalangan ahli-ahli syurga.
fi awwali zamratin minas sabiqin, kata Nabi. Dia akan memasuki syurga bersama dengan gombolan yang pertama yang akan memasuki syurga. Siapa gombolan yang pertama yang memasuki syurga? Ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita duk baca doa, kita duk selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu pada Nabi kita Muhammad. Kalau boleh nak jumpa dengan Nabi kita Muhammad, inilah peluang untuk kita bersama dengan Nabi kita Muhammad. Apabila kita dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan gombolan dari kalangan para anbiya, khususnya kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khabar gembira kepada mereka yang sembahyang berjemaah. Tuan-tuan, Yang ketiga, wajaa yaumal qiyamah kal qamaril badrin, maka dia datang pada hari kiamat seumpama bulan mengambang yang terang benderang. Tuan-tuan, ini cerita ni saya dengar sendiri daripada seorang jemaah haji kita. Tahun 2013 saya bertugas dengan Gemilang Travel. Saya bertugas dengan Haji Furada. Haji Furada ni kalau dengan PJS bawah tabung haji, insya-Allah dia tak akan kelentong, sebab dia terikat tuan-tuan dengan akta tabung haji, terikat dengan Montage apa benda tu, syarikat Kementerian Pelancongan kan. Banyak orang tipu tu semua bukan dengan syarikat PJS lah. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi sangat haji dengan PJS, dengan apa ni, dengan Furada tu, mujamalah, sekarang dia panggil mujamalah tu, pastikan tuan-tuan cari yang syarikat di bawah tabung haji, jadi diiktiraf oleh tabung haji. Maknanya pergi dengan syarikat ni orang kaya lah, 80,000 ke atas. Hotel dia pun dekat dengan Masjidil Haram. Jadi malam tu saya bagi ceramah lepas daripada insya. Tengah dia orang makan, lepas makan kita pun bagi ceramah dah sikit. Depan saya tu Datuk Kamal. Datuk Kamal tu pengurus besar bimbingan tabung haji, tapi dia dah pencing, dia bersama dengan Gemilang Travel lah. Dan ceramah, tiba-tiba Datuk Kamal beritahu Ustaz kena berhenti ceramah sekarang sebab ada kes kematian dekat tingkat 19. Jom kita pergi ziarah. Jadi saya pun berhentilah, saya pun naiklah ziarah jemaah kita tadi. Jadi setakat kita ziarah je lah. Jadi masa ziarah tu dalam bilik 2 orang. Kaya tak kaya, hebat tak hebat, tuan-tuan, bilik tu hanya 2 orang saja. Tapi dia jenazah tu saja yang ada. Kawan dia dah tahu siapa dia. Pagi besoknya balik daripada masjid, saya duduk makan dengan Datuk Kamal tadi, tiba-tiba datang seorang jemaah mendampingi kami. Lalu dia pun menangis. Dia pun berkata, Ustaz tahu tak hak meninggal semalam tu siapa? Yang Ustaz ziarah tu siapa? Dia adalah kawan sebilik dengan saya, Ustaz. Jadi cerita ni berlaku selepas daripada wukuf, tuan-tuan. Maknanya dia dah dapat haji lah, lepas daripada wukuf. Dapat haji lah, lepas daripada 11, 12 dan 13 hari tasyrik tu. Maknanya habis haji, nak tunggu balik aja. Dia meninggal dunia memang cukup cantik selepas daripada habis musim haji lah cerita dia. Ustaz, sebelum daripada dia meninggal dunia ni Ustaz, dia ni ya Allah Ustaz, malam-malam pukul 2 pagi dah bangun tahajud, bangun sembahyang. Dia walaupun dia tak larat, dekat dengan subuh baru dia pergi ke masjid. Tiap malam dia bangun menangis Ustaz. Bangun menangis. Lepas daripada wukuf, maka dia pun bertambah sakit. Sehinggalah semalam saya nak pergi sembahyang maghrib. Saya tanya dia, Mak, mampu tak pergi sembahyang maghrib? Dia kata, tak apalah, aku tak larat sangat, aku ni nak mati dah, dia kata. Saya ingat ke dia bergurau, Ustaz. Saya pun pergilah sembahyang maghrib, sembahyang isyak, saya makan, saya tengok Ustaz duduk ceramah, tapi saya sangat letih, saya pun naik atas. Saya pun kejut dia, Mak, dah sembahyang maghrib, sembahyang isyak dah. Dia kata, sudah. Nak makan? Aku tak lalu, aku nak mati dah, dia kata. Saya pun tidur. Waktu tu Ustaz duduk tengah ceramah dekat dewan makan. Waktu di mana saya tidur tu Ustaz, saya rasa saya tidak mimpi, Ustaz. Dia cerita pada saya tu, tuan-tuan, dalam keadaan dia menangis. Saya tidak mimpi, Ustaz. Tiba-tiba saya terkejut, saya tengok satu cahaya membelakangi saya, menghadap kepada ni yang mati ni. Cahaya tadi, saya cuba bangun tak boleh. Saya pegang pipi saya, ingat ke mimpi. Saya tidak mimpi, Ustaz. Lepas tu cahaya tadi hilang. Lepas tu saya pun pergilah ke kawan saya tengok dia baru meninggal dunia. Cahaya apakah itu, Ustaz? Dia tanya saya. Ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ni,
wa jaa yaumal qiyamah kal qamaril badr. Dia mati dalam keadaan tuan-tuan seumpama cahaya bulan, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat seumpama cahaya bulan purnama. Inilah orang yang jenis sembahyang berjemaah, tuan-tuan, yang Allah Subhanahu wa taala pilih dia di kalangan orang-orang yang beriman. Sampai dia duk menangis 2-3 kali duk tanya saya dengan Datuk Kamal, cahaya apakah itu ustaz? Cahaya apa itu kau ustaz? Saya tak jawab. Akhir sekali saya berkata kepada beliau, ada tak cahaya tadi yang berupa lembaga yang disebut seumpama lembaga manusia tapi tinggi? Ada tak cahaya tadi berpaling kepada pak cik? Dia kata kepada pak cik, lepas ni giliran pak cik pula. Dia pun ketawa, tuan-tuan, dia pun ketawa. Saya kata mujurlah. Dah, dia tak berpaling kepada pak cik. Kalau dah dia berpaling pada pak cik, dia kata pada pak cik, lepas ni giliran pak cik, padanlah pak cik, tunggu masa nak mati pula. Tengok tuan-tuan, inilah yang disebut oleh baginda Rasulullah. Jadi cuba kita habiskan sikit lagi dah. Yang kedua, sinonim dengan ibadat puasa selain daripada sembahyang juga adalah ibadat puasa. Nabi menyebut sedekah sebagai burhan. Jadi burhan ni apa dia? Burhan ni dengan dua makna. Yang pertama, burhan dengan maksud cahaya matahari yang seumpama yang sangat menyilau, yang tak mampu untuk kita pandang. Yang kedua, burhan juga dengan maksud bukti. Sedekah ni adalah bukti. Jadi kenapa Nabi SAW menggunakan sedekah itu sebagai burhan, cahaya? Cahaya juga, bukan cahaya nur ni cahaya bulan, bukan seperti mana dia cahaya matahari yang panas. Burhan ni tuan-tuan cahaya yang sangat menyilau, yang tak mampu untuk kita tengok. Macam kita boleh tak kita tengok matahari? Tak boleh. Sebab tuan-tuan, sedekah ni tuan-tuan dia memulau mata kita, tuan-tuan. Lalu tabung depan kita, tuan-tuan, dalam dompet kita ada yang warna purple RM100, ada yang warna hijau RM50, ada yang warna orange RM20, ada warna merah RM10, ada yang warna hijau RM5, ada yang warna biru muda RM1. Mana agak-agak kita nak bagi, tuan-tuan? Nak bagi 100? Silau, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi mensifatkan sedekah itu sebagai sebagai burhan. Burhan ini adalah cahaya yang memulau, yang yang memancar, yang seumpama permukaan cahaya matahari. Jadi begitulah, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, burhan juga dengan maksud bukti, yakni bukti bahawa kesahihan iman kita. Sementara yakni dalam keadaan kita rela hati, kita bersedekah, maka kita akan dapat di situ kemanisan iman dan kelazatan, kerana kita yakin dengan fadilat dan kelebihan sedekah. Kerana disebut tentang fadilat dan kelebihan kita bersedekah ni, tuan-tuan, sangatlah besar. Nah, sehingga sedekah ni dia boleh memadamkan kemurkaan daripada Allah. Kita ni banyak dosa, kan, berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka pada kita. Tiba-tiba bila dicek kita ni banyak bersedekah, maka kata Nabi, sedekah tughliku, maka sedekah itu akan memadamkan ghadabar Rabb, kemurkaan Allah. Bahkan dengan sebab sedekah lah dia dapat memadamkan api neraka. Hebat tak hebatnya sedekah ni, tuan-tuan? Dia dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, kita habiskan sikit lagi. Nabi SAW menyebut selepas daripada itu sinonim dengan ibadat puasa ni sebagai persiapan kita juga, lebih-lebih lagi apabila kita masuk Ramadan, adalah sifat sabar. Sabar ni sama seperti mana puasa yang Nabi SAW sifatkan sebagai dia, yakni cahaya matahari yang memanas, yakni yang akan membakar. Jadi dengan sebab kita sabar, tuan-tuan, dia akan dapat membakar segala dosa-dosa kita. Tuan-tuan, kalau kita tengok rakyat Palestin hari ini yang telah dibom, yang telah dibunuh hampir 30,000 lebih. Dalam banyak-banyak video yang tersentuh perasaan hati dan sanubari saya, tuan-tuan. Saya sempat tengok seorang wanita yang usianya lebih kurang 25 tahun. Mukanya dipenuhi dengan darah. Rumahnya dibom, mak dia mati, ayah dia mati, adik-beradik dia mati, dia belum lagi kahwin. Dalam keadaan macam tu, tuan-tuan, dia berkata, aku bersyukur kepada Allah, aku
aku masih lagi hidup, tapi dalam masa yang sama aku sedih kerana aku tidak syahid, sedangkan mak aku dan ayah aku dah masuk syurga dah. Lalu dia membicarakan tentang sifat sabar. Dia kata, inilah di antara ujian yang terbesar dalam hidup aku. Dia kata, dalam keadaan aku tidak syahid, dalam keadaan aku hidup sebatang kara, aku dah tidak ada siapa lagi melainkan Allah. Mak aku dah meninggal, ayah aku dah meninggal, adik-beradik aku dah meninggal, rumah aku dah hancur, dah sekolah dah hancur, hospital dah hancur. Inilah yang dikatakan sebagai sabar. Lalu disyarahnya tuan-tuan tentang sifat sabar. Sabar yang sebenarnya bagi orang mukmin adalah ketika mana dia kata ditimpa dengan musibah, dan aku sekarang ini berhadapan dengan kemuncak musibah yang aku hadapi, bukan sekadar aku sahaja, dan seluruh rakyat Palestin. Dalam keadaan tuan-tuan sebatang kara, ibu bapa sudah meninggal dunia dan tidak ada apa-apa lagi, dia sempat lagi membicarakan tentang sifat sabar. Bagaimana tentang diri kita yang tidak diuji seperti mana mereka tu tuan-tuan. Jadi begitulah. Jadi Nabi SAW apabila menyebut tentang sifat sabar ni, Nabi SAW menjelaskan tentang tingkat-tingkat sabar. Jadi sabar ni kata Ibn Rajab Al-Hambali ada 3 jenis. Sabar yang dipuji ada beberapa jenis. Di antaranya sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sabar kita meninggalkan dosa dan maksiat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, sabar ketika mana kita berhadapan dengan takdir, dengan musibah. Jadi yang pertamanya sabar di dalam melakukan ketaatan. Yang keduanya sabar dia meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika mana diuji oleh Allah dengan kematian kedua ibu bapa, dengan kematian adik-beradik, dengan negara hancur dan segala-galanya, dengan musibah yang menimpa dirinya hari ini, dia berdarah, badan dia habis berdarah, rumah dia dah hancur tuan-tuan. Maka sabar di dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan perkara yang diharamkan adalah lebih mulia daripada sabar kita menghadapi takdir yang menyakitkan. Tengok. Jadi kata Ibn Rajab, sabar di dalam kita melakukan ketaatan perintah Allah ni. Ni kita nak menuju Ramadan ni. Tuan-tuan, sebelum masuk Ramadan sepatutnya ni kita sabar ni tuan-tuan, istiqamah sembahyang berjemaah, sabar tuan-tuan ni bersedekah ni sebelum masuk Ramadan, sabar kita tuan-tuan baca Al-Quran kalau boleh khatamkan Al-Quran ni, sabar kita menghubungkan silaturahim, kita minta maaf belaka. Tuan-tuan, inilah yang dikatakan sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau rokok pun tak boleh nak tinggal tuan-tuan, tak cerita lah tuan-tuan. Jadi sabar kita mentaati perintah Allah, beriman pada Allah dan meninggalkan benda yang haram itu adalah lebih mulia daripada sabar kita menanggung takdir yang menyakitkan. Tengok orang kafir, berapa tahun dia duduk dalam penjara tuan-tuan, balik keluar daripada penjara tu tuan-tuan, dia masih lagi kafir macam tu ya. Masih lagi minum arak macam tu lagi. Padahal duduk dalam penjara tu tuan-tuan, nama apa tu yang batu tu, batu Kuala Lumpur tu, cua-cua benda tuan-tuan. Sekali penjara dengan mak sabu tu tuan-tuan bertahun-tahun. Tapi bila keluar tuan-tuan, kufur macam tu juga, melakukan maksiat macam tu juga. Ling Guang Ing berapa tahun duduk dalam penjara. Tapi keluar daripada penjara tuan-tuan, kufur macam tu juga, melakukan maksiat macam tu juga. Jadi sebab itulah kata Ibn Rajab, sabar dalam kita beriman taat kepada Allah dan sabar kita meninggalkan maksiat itu adalah lebih sukar, lebih payah, dan itulah sabar yang paling terbaik berbanding dengan sabar apabila kita ditimpa dengan musibah. Kita ditimpa dengan musibah pun dah lupa diri dah tuan-tuan. Bagaimana dengan sabar kita di dalam istiqamah melakukan amal kebaikan dan meninggalkan dosa-dosa. Diriwayatkan daripada ulama salaf, yakni Sa'id bin Jabir dan juga Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ini adalah ulama salaf di kalangan tabi'in yang terkenal. Maimun ni laki. Laki. Telah diriwayat daripada sanadnya yang dhaif daripada Ali secara hadis marfu'. Sesungguhnya dengan sabar menanggung musibah, yakni menanggung bencana, maka ditulis padanya pahala 300 darjat. Dan sesungguhnya sabar melakukan ketaatan akan ditulis padanya di sisi Allah sebanyak 600 darjat. Sabar musibah 300, sabar meninggalkan maksiat 600. Akan tetapi sabar
sabar melakukan ketaatan 600, akan tetapi sabar meninggalkan maksiat ditulis padanya 900 darjah. Ni apa payah ni nak tinggalkan maksiat ni tuan-tuan. Benda-benda maksiat ni, cakap apa benda semua sekali, anda duk tengok benda-benda yang tak senonoh dalam handphone, dalam Facebook apa semua sekali, payah ni kita nak tinggal ni. Tuan-tuan tengok tuan-tuan satu video dekat depan Kaabah. Depan Kaabah habis tawaf duduk main geng lagi tuan-tuan. Ya Allah ruginya, ya Allah, duduk depan Kaabah duduk main geng. Depan Kaabah tuan-tuan nak cium Hajarul Aswad, bawa satu kumpulan wanita. Seolah-olah cium Hajarul Aswad tu wajib kemuncak kepada kemakbulan ibadat umrah tuan-tuan. Dalam keadaan fitnah bawa wanita tadi tuan-tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah dilarang oleh Nabi apabila Sayyidina Umar nak cium Hajarul Aswad. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi tahu perangai Sayyidina Umar, sikapnya yang gagah kasar. Maknanya kita menyakiti orang itu hukumnya haram. Kucuk Hajarul Aswad hanyalah sunat, bukannya wajib, bukannya kesempurnaan ibadat umrah kita. Maka kata Ibn Rajab, sabar yang terbaik di antara tiga-tiga jenis sabar yang paling baik adalah ibadat puasa. Kerana puasa menghimpunkan ketiga-tiga jenis kesabaran. Sebabnya adalah puasa merupakan sabar di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar kita meninggalkan perbuatan maksiat. Dan kerana orang yang berpuasa meninggalkan kemahuan syahwatnya kerana Allah, sekalipun nafsunya meruntungnya kepada kemahuan tersebut. Tengok. Jadi seafdal tuan-tuan, seafdal sebaik-baik sabar adalah puasa. Puasa ni tiga-tiga sekali masuk. Sabar kita mentaati perintah Allah, sabar kita meninggalkan maksiat. Bagi orang yang tinggalkan maksiat lah. Ada juga orang puasa tuan-tuan, mata dia tak jaga, telinga tak jaga, mulut tak jaga. Sabar macam mana tu? Rokok pun masih lagi ni. Dan sabar menghadapi takdir Allah. Takdir apa? Hak lapar tu lah tuan-tuan. Takdir ni aku sedang puasa ni, mulut aku kena jaga, mata aku kena jaga ni. Ni tak sabar menyakitkan ni. Sabar menyakitkan, maka kita sabarlah. Jangan duduk marah-marah. Sebab bila lapar ni tuan-tuan, kadang duduk marah aja kat isteri, duduk marah kat suami. Itulah yang dikatakan oleh pengarang kitab ni. Inilah yang dimaksudkan di dalam hadis yang sahih. Innallaha azza wa jalla yaqul kullu amali ibnu adam lahu illa siyam. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi bi, aku sendiri akan bagi pahala, ikut berapa banyak aku nak bagi. Mengikut tiga tahap kesabaran yang dimiliki oleh hamba-Ku ketika mana dia berpuasa. Sabar di dalam melakukan ketaatan puasa. Dalam keadaan kita puasa, kita tadarus. Dalam keadaan kita puasa, kita sembahyang tarawih, sembahyang sunat witir. Tuan-tuan ingat, sembahyang sunat witir ni bulan Ramadan je. Ini pun separuh daripada jemaah kita ni tinggal witir. Apa cerita? Sedangkan Nabi kata, barang siapa yang sembahyang tarawih, la yang sarifu hatta yang sariful imam, janganlah dia meninggalkan sehingga imam keluar. Itu di antara sabar kita tuan-tuan. Ini imam dah belum habis apa lagi tuan-tuan. Imam buat 20 rakaat, kita 4 rakaat, 8 rakaat dah belah dah. Witir entah pergi ke mana. Kena sabar tuan-tuan. Tok imam baca panjang sikit pun sabar. Dah. Sabar tuan-tuan. Imam buat 20, kita buatlah 20 tuan-tuan. Sabar ni. Taat pada perintah Allah. Tahun depan belum pasti lagi dapat jumpa Ramadan ni. Tuhan nak bakar segala dosa kita ni, nak hapuskan segala dosa kita. Sabar di dalam meninggalkan maksiat ni. Yang tadi saya sebut tadi, mulut, telinga, mata kena jaga belaka. Hempung tu tuan-tuan kena jaga belaka. Kawan saya nak pergi haji tuan-tuan, habis dia lift daripada grup. Dia kata masuk balik lepas daripada musim haji. Aku nak fokuskan kepada musim haji dah. Facebook apa semua sekali tak nak tengok dah musim haji. Sebab dia nak sabar di dalam melakukan ketaatan dan menjauhi daripada dosa. Sabar meninggalkan dosa dan sabar menghadapi takdir. Sebab itulah ana
ajzi bih wa ana ajzi bih, aku sendiri akan bagi balasan mengikut kesabaran hamba-hambaku. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sesungguhnya dia telah meninggalkan akan syahwatnya, makannya, minumnya adalah untuk diriku. Bahkan puasa itu sendiri adalah kesabaran menghadapi takdir yang menyakitkan lantaran lapar dan dahaga yang dihadapi oleh orang yang berpuasa. Maka sebab itulah Nabi menamakan bulan puasa sebagai bulan kesabaran. Bahkan di dalam riwayat disebut bahawa lelaki Bani Sulaim datang berjumpa dengan Nabi SAW, maka disebut bahawa puasa adalah separuh daripada sabar. Nabi kata kepada Bani Sulaim tadi, Nabi kata bahawa puasa itu adalah separuh daripada sabar. Kena sabar banyak-banyaklah, jangan duduk marah-marah. Boleh jadi kesukaran menghadapi hari puasa tu dengan laparnya, dengan panahnya, dengan laparnya, dengan panahnya, menyebabkan perlunya tuan-tuan kita bersifat sabar. Dan akhir sekali tuan-tuan, bila sebut tentang bulan Ramadan, bulan puasa, tidak sempurna ibadat puasa kita tanpa Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai nur wa hudan wa rahmah. Al-Quran itu sebagai cahaya, petunjuk dan juga sebagai rahmah kepada kita semua, tuan-tuan. Dan diriwayatkan bahawa golongan salafus salih, mereka ini benar-benar berebut peluang beribadat di dalam bulan Ramadan dengan mereka menghidupkan Al-Quran. Maka Sayyidina Umar suatu hari telah menyuruh Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu maksudnya sembahyang tarawih ya. Jadi kita sembahyang tarawih tu kita berqiyamul lail dah, tuan-tuan. Man qama Ramadan qama yaqumu qiyam. Dah. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan sembahyang tarawih dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala daripadaku, dah akan diampunkan dosanya. Maka dua orang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari telah membaca ayat yang begitu panjang, satu rakaat. Berapa tuan-tuan? Dia baca 100 ayat. Bukan satu muka surat. 100 ayat, satu rakaat. Zaman Sayyidina Umar buat sembahyang tarawih 20 rakaat, tuan-tuan, bukan 8 rakaat. Sehinggalah hari yang keduanya para sahabat bawa kayu. Nak pukul ke? Tok Imam ni baca panjang sangat ni, apa baca panjang sangat ni, aku sakit lutut ni. Nak pergi mengopi pula di kedai kopi dah. Nak pergi makan conek pula, air batu dekat kedai. Lepas tarawih nanti penuh ni. Kedai-kedai ni kita boleh duduk berjanjian nak sembahyang tarawih 8 rakaat pun tak mampu, 20 rakaat pun tak mampu. Mereka bawa kayu untuk dijadikan sebagai tongkat kerana mereka ingin berdiri sembahyang. Tengok tuan-tuan, zaman dulu ada sembahyang atas kursi, tak ada lagi. Nak bertongkat tuan-tuan, nak mengebuk peruan tuan-tuan sembahyang bertarawih dengan Al-Quran, tuan-tuan. Masya-Allah. Dan para sahabat mencontohi Rasulullah SAW di dalam memperbanyakkan tadarus Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Ada di kalangan para sahabat yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali sebulan. Ramai para sahabat yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali seminggu, 4 minggu 4 kali khatam. Kita agak-agak tuan-tuan dapat khatam dak bulan Ramadan ni. Jadi sebagai persiapan kita ready daripada sekarang ni dah. Ada di antara mereka yang dapat khatam Al-Quran 3 kali sehari, 3 kali sehari, 3 kali sehari. Allahu akbar. 3 kali sehari berapa kali? 30 Ramadan, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan. Dan akhir sekali tuan-tuan, apabila disebut tentang Al-Quran ni, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh penulis kitab ni lah. Kullu syai'in yartabitu bil Quran yusbihul azim. Semua benda yang berkaitan dengan Al-Quran ni dia akan menjadi mulia, jadi hebat. Yang pertama, contohnya Jibril alaihissalam nazala bil Quran. Dalam banyak-banyak malaikat berjuta-juta, entah berapa banyak, wa ma ya'lamu junuda illahu, tak tahu berapa ramai jumlah tentera-tentera Allah di kalangan malaikat-malaikat dia ni. Tiba-tiba Allah pilih malaikat Jibril untuk membawa padanya Al-Quran. Nazala bil Quran wa asbaha sayyidul malaikah. Maka jadilah malaikat Jibril itu penghulu kepada segala malaikat. Kenapa malaikat Jibril penghulu kepada segala malaikat? Kerana Al-Quran.
Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi al-Quran. Dalam banyak-banyak nabi, 124,000 nabi, tiba-tiba nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan padanya Al-Quran. Fa asbaha sayyidul awwalin wal akhirin, maka jadilah nabi kita penghulu kepada sayyidul awwalin, orang yang pertama dan orang yang terakhir di kalangan para anbiya. Wal Quran nazala alaihi ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak umat Nabi Adam berapa banyak, umat Nabi Nuh berapa banyak. Tiba-tiba Allah pilih umat Nabi Muhammad, diturunkan padanya Al-Quran. Fa asbahat khairul umam, maka jadilah kita the best of women, sebaik-baik umat yang telah dibangkitkan oleh Allah, yang diutuskan oleh Allah kepada seluruh manusia di dunia. Kita adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Wa nazala al-Quran fi Ramadan. Dalam banyak-banyak bulan, ada berapa bulan? 12 bulan. Allah pilih bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Fa asbaha sayyidu syuhur, maka sebab itulah Ramadan ini digelar sebagai penghulu kepada segala bulan. Nabi menyebut sayyidu syuhur syahrul Ramadan, penghulu kepada segala bulan adalah bulan Ramadan. Wa sayyidul ayyam, penghulu kepada segala hari, yaumal Jumaah. Wa nazala al-Quran fi lailatul qadr. Dalam banyak-banyak malam, 300 berapa hari? Dah. Tiba-tiba diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Fa asbaha khairul layali, maka sebab itulah jadilah dia malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu akbar, tuan-tuan. Wallahu allazi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain daripada dirinya, dan kita ini semua berada di dalam genggaman Allah. Lau annal Quran iza nazala al-Quran fi qalbil insan, bagaimana jika sekiranya Allah telah mencampurkan Al-Quran ke dalam diri kita? Bukankah kita akan menjadi asbahul khairun nas, sebaik-baik manusia? Pagi-pagi saya tengok seronok masjid ini, tuan-tuan. Macam duduk Kuala Lumpur, penuh, tuan-tuan, masjid ini. Antara masjid yang terpuji di daerah besuk kita ni, macam masjid dekat Kuala Lumpur penuh, tuan-tuan. Dah. Sekarang ni dekat Kuala Lumpur dah ada program. Dah. Sembahyang subuh seumpama Jumaat. Saya ingat hampir sama dah masjid kita ni. Lepas sembahyang subuh, ada lagi orang beriktikaf, ada yang baca Al-Quran, tadarus Al-Quran berdua-dua. Masya-Allah, dapat kekalkan bulan Ramadan sehingga kita mati. Insya-Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi inilah contoh orang yang telah diturunkan padanya Al-Quran, diterasa kemanisan Al-Quran. Fa asbaha khairun nas, maka jadilah manusia itu sebaik-baik manusia. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran kepada orang lain. Wa iza nazala Quran fi hayatika, dan apabila Al-Quran telah diturunkan kepada kehidupan kamu, wa fi yaumika, pada hari kamu, fa asbaha hadzal yaum, maka jadilah kamu pada hari tersebut afdalul ayyam, sebaik-baik hari, khairul ayyamuka, sebaik-baik hari, allazi ma'al Quran al-karim, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, marilah sama-sama kita berazam, dalam masa yang sama kita berdoa supaya kita dapat pegang 4 perkara ni. Yang pertama, kita ingin jadikan puasa kita sebagai dia, sebagai cahaya yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Sinonim dengan puasa adalah solat. Sinonim dengan ibadat puasa juga adalah apa dia? Sedekah. Sinonim dengan ibadat puasa adalah Al-Quran. Jadi kalau kita boleh pegang 4 perkara ni, tuan-tuan, sehingga tibanya Ramadan, insya-Allah dia akan
membawa kehidupan yang baiklah kepada kita. Dia akan mengubah kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan Allah. Jadi sekadar itulah aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a fi qulubina wa nura fi sudurina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallah.